Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas sekarang ni bertugaslah sebagai ketua imam nakib di Masjid Jami' Bandar Baru Seri Petaling. Kalau pernah sampailah Masjid Jami' Bandar Baru Seri Petaling. Ustaz, kat mana masjid tu? Oh, tanya. Masjid tu dekat Seri Petaling, markas dakwah tabligh. Di Malaysia ni di Kuala Lumpur paling besar sekali, situlah markas dakwah tabligh. Situ baru tu. Saya bawah JAKIM. Saya kerja bawah JAKIM dan dia kadang bertugas kat Jawi. Ustaz, asal mana Ustaz punya selain macam-macam punya? Okey, kalau kira asal ni tempat lahir, betul tuan? Biasanya kalau asal ni tempat lahir. Betul kan? Okey. Jadi kalau tempat lahirnya, saya dilahir di Mekah. Alhamdulillah tuan. Biar betul Ustaz, bukan Melayu. Ya betul. Memang keturunan Melayu. Okey, tapi mak ayah dia pergi zaman 60-an. Lepas dia kahwin tahun 66 tu, dia kahwin tu, dia berangkat pergi sana terus. Dengan kapal laut. Zaman-zaman tu dengan kapal laut tu tuan. Sebulan setengah nak boleh sampai. Kalau meninggal, dia campaklah laut. Jadi saya lahir di sana, besar di sana, sekolah rendah di sana, menengah di sana. Balik Malaysia tahun 1988. Umur lebih kurang 16, mau balik Malaysia, duduk di Kelantan, baru belajar cakap Mekah boleh cakap, tapi baca dan tulis memang tak boleh baca. Baca, jadi balik tu duduk di Kelantan tu baru mula baca, tapi lancar baca Jawi lagi lah. Itu seradikah. Lepas tu habis belajar di Kelantan, buat diploma JAKIM, tahfiz JAKIM. Masa tu dekat di Taman Tun Dr. Ismail. Saya masuk tahun 92, 93, 4. Lepas tu sambung ijazah degree dekat Universiti Azhar. Balik bertugas. Okey. Jadi mula saya bertugas dengan JAKIM ni mula-mula dekat di Darul Quran di Kuala Kubu Baru tahun 2000, tahun 99 sampai 2006 ditukar ke Masjid Negeri Pulau Pinang sebagai imam besar Masjid Negeri Pulau Pinang. Tak nak pergi, merayu dah dapat tu, tak nak pergi. Habis merayu, bos kita merayu kita pula, pergilah. Pergi duduk sana setahun dah minta tukar dah. Pengarah sana baru setahun minta tukar dah. Agak-agak tuan, kenapa? Tak boleh tahan tuan. Kenapa? Hari-hari nasi kandak. Pening kepala. Pagi nasi kandak, tengah hari nasi kandak, malam nasi kandak. Tak ada lain, masakan Melayu tak ada. Tukar tahun kedua pun minta tukar. Tahun 3 2008 berjaya bertukar. Sebenarnya patah balik ke Lembah KL ni, Lembah Kelang ni, sebab dia beradik semua duduk sini. 2008 bertugas saya di Masjid Wilayah Jalan Dota. Sini paling lama, hampir 10 tahun tuan. 2008 sampai 2017 tukar ke Jawi, duduk bahagian dakwah. Pengalaman tuan, duduk di biasa kita duduk masjid ni buat program lah. Apabila pergi dakwah baru tahu cabaran kita nak berdakwah ni tuan.
Mula-mula duduk di bahagian apa? Saudara baru. Biasalah kita saudara baru. Orang dah masuk Islam, syahadah. Ucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha, itu biasa. Pergi ke Darul Hidayah kat Sentul, tuan-tuan. Kalau orang masuk Islam, kalau orang Malaysia, ingat orang Malaysia. Kalau bukan orang Malaysia, bawah Perkim, Jalan Ipoh lah. Okey, kalau orang Malaysia, kita akan bawa apa ke di Jalan Sentul, kat Sentul, namanya Darul Hidayah. Situ kita buat kelas-kelas untuk orang yang mualaf, yang baru masuk Islam. Sempat duduk situ ke 6 bulan. Tukar unit lain pula, unit bahagian lain. OKU, tuan-tuan. Oi, OKU buat program untuk orang pekak, untuk orang buta, tuan-tuan. Boleh tahan lagi. Agak-agak, tuan-tuan, orang buta dengan orang pekak ni siapa kesian? Mesti tuan kata orang buta kan? Betul, kita tengok zahir orang buta. Tapi apabila kita kaji, tuan, saya duduk situ, orang buta nampak buta tapi terang hati. Hati terang. Dia dengar kita bercakap macam ni dekat pusat dia, dekat Brickfield. Situ dekat pusat dia untuk orang buta. Saya buat program dia orang. Apabila kita jemput ustaz, saya bagi ceramah ke orang buta ni, dia buka telinga. Dia, saya ingat kepala dia, telinga dia buka. Dan dia dengar dan dia rekod suara kita, tuan-tuan. Hari ni kita bagi tahu nama kita, esok kita datang, dia tahu dah nama apa. Dia dengar suara, dia tahu dah nama siapa. Orang buta. Dan orang OKU ni, tuan, orang mana pun sensitif. Kena jaga perasaan dia apa semua. Berbanding orang pekak, tuan, nampak normal. Tapi dia tak dengar, tuan. Tapi dia tak boleh suara. Bahkan ada yang bersuara dengan saya, tuan. Kadang-kadang ada yang boleh suara. Suara dia bunyi pekak tu nah. Dia nak baca Quran. Dia baca Quran, kalau dia tak boleh keluar suara langsung, dia baca Quran dengan bahasa isyarat. Dia bukan tulis, bahasa dia. Ada bahasa dia. Masa saya kat situ, saya ingatlah bahasa lagi. Tinggal dah lupa lah bahasa isyarat. Tapi kalau tepukan, saya ingat lagi. Kalau tepukan dia buat macam ni. Itu maknanya tepuk. Jadi duduk orang pekak ni, tuan, tak bising, senyap. Semua bahasa isyarat. Rupa-rupanya, tuan, orang pekak ni ketinggalan beragama sangat, tuan. Ketinggalan. Dia belajar semua bahasa isyarat. Kalau duduk sekarang, kadang ada kawan-kawan kita ni yang pekak. Kalau tak ada bahasa isyarat, dia tak faham. Kita nama dia, ingat dia faham. Rupanya dia tak faham, tuan. Lebih-lebih lagi, tuan, kalau babak perkahwinan, orang OKU ni, tuan, dikecualikan. Orang buta ke orang pekak dikecualikan untuk kursus kahwin. Tidak diwajibkan. Orang normal kena diwajibkan nak kahwin. Maka dia bergaduh dengan isteri dia. Biasanya kahwin pun dengan orang pekak ke? Orang pekak dia kahwin dengan orang pekak, tak kahwin dengan normal, tak ada. Sebab bahasa isyarat. Apabila bergaduh pun semua bahasa isyarat dia, siang hari dia bergaduh semua, pak, macam tu cerai. Malam pas makan malam, dah tidur malam apa semua, pegang, rojok balik. Rojok balik. Kenapa? 2-3 hari gaduh-gaduh, cerai pula. Kenapa? Jadi bab cerai rojok. Kita bertanya, berapa kali dah cerai, berapa kali dah? Kata dah cerai ni lebih daripada 20 kali. Ya Allah. Sebab apa? Tak faham, tuan. Kenapa? Salah dia? Tak salah dia. Sebab dia tak ikut kursus. Maka pengurusi dia, ustaz kata, buat kursus kahwin untuk orang pekak. Tuan-tuan, buat. Maka kita buat. Kita letak yang terserita. Tuan-tuan tengok dalam TV 1 di bawah tu. Kita panggil orang dia tu. Itu bukan pekak, tuan-tuan. Itu orang normal, tapi dia pandai bahasa isyarat. Dia pandai bahasa isyarat. Kita panggil dia semua, kita buat kursus untuk orang pekak apa semua. Dia kesian, tuan-tuan. Orang pekak ni, dia bawa kereta ke, dia bawa motor, tuan-tuan. Pernah dia cerita dia bawa motor dia semua tu. Orang hon dia. Dia ada ya. Orang pun kata, pekak. Cakap dia. Dia tak dengar. Memang dia pekak pun. Sian tak? Sian. Beragama pun dia tak faham mana apa semua, ketinggalan. Berbanding dengan orang buta, tuan,
Beragama, kadang-kadang dia lebih pandai dari kita. Dia dengar dia masuk simpan, dia dengar dia simpan letak dia. Nampak orang kata. Sempat duduk situ berapa tahun? Saya sempat situ setahun setengah. Cantik, seronok apa semua. Apa boleh kita seronok, tukar unit lain pula. Oh, dapat surat kena tukar kat lain pula. Tukar ni jadi saudara baru, orang OKU, tak apa lagi. Ini lagi dahsyat. Apa dia? Komuniti disayangi. Oh, bunyi sayang-sayang oh. Tuan-tuan agak-agak siapa? Tak lain tak bukan. Dua benda saya kena jaga. Iaitu gelandangan. Gelandangan di KL ni tuan. Tayi tak tayi semua. Kena berkeliling pun semua. Kota Pudu pun semua tu. Buat program. Fikir macam mana buat program. Telah hai. Dahsyat ni kata. Tak apa lagi, boleh terima lagi. Apa lagi? LGBT. LGBT kau pala. Tuan, nak program untuk LGBT ni manyah-manyah ni. Kita pusing kereta tak boleh. Kena main mutu pula, pusing lorong-lorong nak macam mana nak kumpul dia orang ni tuan. Nak buat program tu. Fikir tuan. Dan tuan, LGBT ni manyah-manyah orang mana? Tak lain tak bukan. Orang Melayu paling ramai, kan? Boleh kata 99 orang kita tuan. Sekarang nak fikir macam mana nak kumpul tu tuan. Nak kumpul dia orang, nak bagi hidayah sikit, nak tunjuk kata Islam apa semua tu. Masalahnya siang dia sembunyi. Siang tak ada. Tuan pergi tengah hari ke pagi lepas maghrib masa ni baru dia keluar. Baru dia keluar. Malam saya pergi pula. Pergi mutu. Jalan taik apa semua, pusing pergi mutu. Tergoda tuan. Abang, mainlah bang. Dia pagi je, mainlah bang. Saya kata nak jumpa bos mana? Tak apa, tak payah bos. Bang, marilah masuk bang. Ai kata lain macam. Tu cerita, tuan duduk sini area dia. Tengah bandar ni. Dia panggil kita apa semua. Dia pegang, jangan pegang lagi lele macam. Nampak tuan? Usaha boleh dapat bos yang grup untuk berhijrah daripada LGBT. Buat kumpul-kumpul tuan, saya buat program kat mana? Susah tuan. Nak buat tempat kursus saya tempat kursus. Rupanya saya bincang dengan orang lama sikit. Tak boleh buat kursus yang macam kita seminar ni, kita pergi ke seminar Ilim ke institut kat Bangi ke mana, satu bilik dua orang. Bincang tak boleh tuan. Kawan-kawan pesan tak boleh. Sebab apa? Dia buat kerja. Dia jumpa geng dia ada, dia berkenal apa semua, dia buat kerja sama dia. Tak boleh. Jadi jumpa dekat Jelubu Negeri Sembilan. Dia tidur tempat tidur dalam don, macam asrama. Kita ronda boleh tengok dia tidur. Baru selamat. Tidak, dia buat kerja. Dia buat kerja. Dan tuan, apabila buat kursus itu tuan, baru tahu tuan, kesian dia orang ni semua nak berhijrah. Yang ada buah dada tuan, lebih kurang kat 8 wang. Ada buah dada tuan. Tuan agak-agak kos buat buah dada berapa ringgit? Mahal tuan, sebiji mutu berapa ringgit? 5,000 nak buat ni. Lepas tu yang insaf 3 orang dah insaf nak buka balik tuan dekat hospital HKM. Dia beritahu kita berapa? 800. Ustaz dia tak buat lagi sakit tuan. Lagi sakit dia tak. Nak buat kat mana? Buat kat ni Thailand, Hatnyai. Nampak tuan? Siapa? Orang kita semua tuan. Baik, yang datang satu bas, kita bawa pergi satu bas. Tiba-tiba datang dengan kereta cantik-cantik, Honda Accord, orang Toyota apa semua. Ini pun nak ikut. Tengok pakai kopiah, pakai janggut apa semua. Kita pun tanya dia, tak nampak gaya maknya apa semua tuan. Tanya-tanya, ini lagi teruk tuan. Apa dia? Iaitu wearing tak betul. Apa dia tuan? Iaitu gay. Gay. Orang lelaki dia suka lelaki. Dia normal. Dia kahwin. Dapat anak. Tapi kalau dia tengok abang handsome,
Ai, dia tengok. Dia selera. Nampak tuan? Ada kat 10 orang datang semua. Tak apa tuan, kita panggil masuk. Yang masalah tuan, apabila orang semayang, kita perhati pergerakan dia orang. Dia pergi lambat tuan. Pergi lambat apabila orang semayang apa semua, orang sujud apa semua, orang rokok apa semua, dia suka duduk belakang, berdiri kat belakang. Saya tak apa Ustaz, nanti dulu. Dia suka tengok orang dia kadang-kadang rokok, lagi-lagi orang sujud. Kenapa? Dia kasyaf. Dia boleh scan orang semua sujud. Ya Allah, kepunya tak banyak. Dia duduk belakang, dia seronok. Ya Allah, punya perangai. Ya aduh, pening kepala tuan. Pening kepala. Ada seorang maknya tu, kami semayang subuh. Saya tu tunggu pastikan semua solat apa semua. Dia duduk belakang. Saya kata, bang, jom kita solat. Apa abang ni? Panggil kak kita. Oi. Nak hijrah suruh panggil kak lagi ke dia. Aduh. Okey, jom kita solat kata. Tak apa Ustaz, dia kata. Saya tak pernah solat kata. Tak pernah. Tak dia kata. Mari dah mau solat sebelum ni. Dia kata, Ustaz nak paksa saya ke? Tak nak paksa dia kata. Tapi orang solat, kita mari dah solat. Tak apa, saya nak rehat dulu. Nampak? Tak ada. Tapi dia nak berhijrah. Tuan. Itulah sedih tuan. Sumpah saya buat dua kali program tu semua. Geladangan masa dalam Covid semua, sebelum Covid semua. Baik, lepas tu saya bertukar ke JAKIM, bahagian JAKIM, bahagian Kerustian Hubungan Luar Negara. Tilawah Quran antarabangsa kat luar negara apa semua. Sempat saya pergi Tanzania, bawa peserta apa semua. Duduk setahun lebih, tengok masjid besi. JAKIM sebelah dia masjid besi. Try cuba minta masjid besi. Alhamdulillah betul dapat tukar masjid besi, duduk 2 tahun. Dan lepas 2 tahun dapat surat tukar buah besar tu. Maka tukarlah kita. Tukar tahun 2023 saya dapat tukar ke Masjid Bukit Jalil. Sebab tukar Masjid Bukit Jalil Pavilion. Sebelah pavilion tu ada satu masjid nama dia Talha bin Ubaidillah. Situ sempat setahun. Saya pun rupa-rupa ke situ dekat Masjid Jami' Bandar Baru Seri Petaling, markas tabligh dakwah. Saya pun teringin nak merasad apa dia tabligh ni. Telah cuba minta, dapat. Sekarang ni lebih kurang 6 bulan saya kat situ. Markas dakwah tabligh apa semua. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi bagi orang yang tak pernah sampai ke masjid tu, pergilah tuan. Bukan jauh pun. Hari hujung minggu apa semua, duduk di satu masjid tu tuan, besar. Luar kecil tapi masuk dalam, ya Allah, besar tu tuan. Kalau imam duduk saya di imam tu, saya tengok hujung tak kenal orang hujung. Tak kenal. Sini kalau tengok sini kenal kan. Sana tak kenal. Berapa kali ganda ni? Saya rasa 5 kali ganda ke 7 kali ganda dengan surau ni. Besar. Dan apabila istimak dia lagi, bulan 9 ni ada istimak dia. Datang satu Malaysia. Bahkan luar negara pun datang. Berbagai bahasa apa semua ada. Jadi boleh tengok apa program dia orang. Jadi saya duduk situ. Ada seronok tu tuan. Pengalaman baru apa semua. Itulah tuan-tuan, saya rekah pun kali 15 minit ke rekah pun. Tuan-tuan ada puan rahmatullah. Jadi saya biasa kuliah saya dah baca buku ni. Nama dia Indahnya Hidup Bersyariat. Mungkin tuan-tuan pernah tengok buku ni apa semua. Jadi kita ni tuan, dan tajuk hari ni sebagai mukadimah, hidup ni adalah singkat. Betul kan? Hidup kita ni adalah singkat tuan. Nama kita umur Tuhan bagi umur 60 70 tu tuan. Sebab apa? Ingat Nabi kata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis berbunyi, ummati ma baina 60 wa 70. Umatku ni tuan, umur tak panjang. Umur tak panjang. Apa? 60 70. 60. Ada yang besar 60 besar tak sempat merasa pencing dah tak ada. Nampak tuan? Tak panjang apa umur kita tuan. Hidup dalam tempoh yang singkat aja ni tuan. Zaman baby, zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman mula proses dewasa. Saya selalu cakap dengan anak, awak belajar tempoh sejarah. Sekolah rendah berapa tahun? 6 tahun. Sekolah menengah berapa tahun? Universiti 4 tahun dah habis. Zaman belajar kerja lagi lama, 30 tahun lebih.
zaman kerja. Zaman kerja lagi mencabar. Kita belajar singkat ya, tapi zaman kerja lagi lama. Betul tuan? Tapi lepas kita kerja bersama, kita bersara. Rupa-rupanya kita ingat dah lama hidup. Tak. Kita hidup dunia ni pendek tuan. Semua orang yang bernyawa ni tuan akan merasa mati tuan. Dalam Quran kata, Bismillahirrahmanirrahim, la yazuqunal maut. Mereka tak akan merasa mati illa al-mautatal ula. Mereka mati pertama. Apa? Di dunia ni kita mati. Dunia kita mati, di akhirat kita tak mati tuan. Syurga ke neraka ke tak mati. Ustaz, bukan neraka mati, bakar apa semua api. Iya, bakar dahsyat apa semua. Tak mati. Pada mahsyar sampai matahari terung tu tuan. Baru-baru itu tuan tengok yang pergi haji tu tuan. Yang pergi haji tu tuan, ramai jemaah kita pun termasuk yang meninggal. Stroke haba. Okay? Arab panggil darabatus syams, pukulan matahari. 40 tahun lepas tu tuan, masa saya di Mekah lagi dahsyat tu tuan sebenarnya. Dulu 40 tahun lepas tu tuan, Mekah, pada Arafah ni tu tuan, sebab saya pun kerja bawa orang tunjuk jalan apa semua, ramai meninggal lagi. Kerajaan Saudi fikir macam mana nak buat ni. Maka fikir-fikir tanam pokok di pada Arafah, penuh dengan pokok tu tuan. Hari ni tuan pergi pada Arafah macam kebun tuan, sebab nak kurangkan tuan. Kurang apa? Orang berteduh bawah pokok berteduh. Jadi baru ni tuan, tahun ni 2023 jemaah semua yang meninggal tuan, saya dapat satu YouTube tuan sampai yang meninggal tepi-tepi jalan tuan. Semua 1,300 lebih kurang macam tu yang meninggal stroke haba. Sebenarnya tuan dan puan Allah, kita ni orang Malaysia bertuah dan beruntung. Saya cakap tuan tuan, sebab saya duduk di Saudi Arabia 16 tahun 17 tahun, dan setiap sampai saya balik Malaysia, mula saya bertugas kat JAKIM, setiap tahun saya bawa jemaah pergi umrah setahun sekali. Ustaz ada ejen? Tak, saya mengetahui saja. Dengan Andalusia, dengan Gemilang, tukar-tukar ejen. Mana ejen travel? Ustaz free dah tarikh ni, boleh jemaah. Okey, setahun sekali ambil cuti rehat, bawa awak pergi. Sekumpul jemaah semua pergi dengan saya. Bayar ejen travel. Saya hanya mengetahui saja. Baik, jadi nak ceritanya apa ni, kita ni orang Malaysia, kita ada satu lembaga, nama dia apa? Tabung haji, yang menguruskan haji kita. Yang kita pergi haji semua ni, persiapan cukup rapi dan pengurusan cukup baik tuan, dan diiktiraf oleh negara, terutama Saudi Arabia mengiktiraf kita lah pengurusan yang terbaik tuan. Daripada persiapan kita kursus haji semua tuan, sebab saya dah bagi ceramah kursus haji juga, dan memahami betul-betul tuan. Dan apabila pergi haji semua untuk wukuf semua, mabit semua, melontar semua, tawaf ifadah semua dan sebagainya tuan, kita orang Malaysia antara terbaik. Orang yang pergi semua tuan, Yaumut Tarwiyah 8 Zulhijjah bergerak pergi ke Arafah semua tuan. Negara-negara lain tuan bukan ada package baca kita semua susunan cukup rapi semua, tak ada. Ada yang pergi sendiri tuan, terutama negara-negara jiran, daripada Jordan, daripada Iraq, daripada Mesir semua, dia pergi kereta semua. Apabila nak pergi wukuf di Arafah tuan, tak boleh masuk kereta sendiri, hanya bas-bas tertentu yang ada permit boleh masuk. Nampak tuan? Akhirnya tuan, dia buat keputusan tuan, nak naik bas mahal masa tu, baru cari bas. Kita ni booking charter siap-siap dah, tabung haji ni siap dah persiapan. Maka dia orang buat keputusan apa? Jalan kaki. Daripada mana? Mekah nak pergi ke Arafah, jalan kaki. Mula masuk ke Syabak Ali, Terawang, sebab sekolah saya dekat Syabak Ali. Hotel Malaysia paling besar di Syabak Amir, nama Janadiriyah. Masuk Terawang tuan, jalan ke Terawang semua, keluar ke Aziziyah. Ke Aziziyah ada bumbung, jalan lagi semua, habis Aziziyah masuk Mina, tempat melontar ada bumbung lagi. Habis tempat melontar semua Muzdalifah, tak ada bumbung, pakai payung je.
dalam Muzdalifah sampai masuk Arafah berapa kilo? 20 kilo lebih. 20 kilo lebih tuan. Berjalan kaki. Kita jumlah kita naik bike. Wow. Sampai tuan sampai di Arafah tuan, dia ada kemah? Tak ada tuan. Tuan tengok masa wukuh dia duduk kat jalan, kat pokok, dia cari kat bukit-bukit, duduk celah-celah bukit, pasang duduk itu lah. Nak duduk lah. Itu keadaan dia orang makan apa semua, tanda macam mana, macam tu dah terkhabar apa semua. Kita tak, jumlah kita susul semua lelaki, perempuan apa semua kan. Tapi ada jumlah kita tu, ni cerita pengalaman saya lah tuan, cerita pengalaman kita. Jumlah kita, saya jaga security. Pasal di Mekah, di wukuf di Arafah tu saya jaga security. Jemaah kita jangan orang menceroboh masuk, dan jemaah kita jangan keluar. Ada Pak Haji tu nak keluar, dia kata, adik-adik mana Jabal Rahmah? Saya kata, kenapa Cik? Jabal Rahmah mana? Saya pun tunjuk, no nampak Pak Cik, putih nampak. Kenapa Pak Cik? Pak Cik nak pergi sana. Tak, jangan Pak Cik, jangan. Kenapa? Saya tak confirm tak. Pak Cik pergi sana makan buah lasat. Apa buah lasat? Sesat lah. Confirm tuan. Orang sana, saya sana pun boleh sesat. Musim haji ni pada Arafah ni, dia ni orang baru confirm sesat. Baik. Kita dah nasihat, rupa-rupanya dia pergi senyap. Dia pergi senyap sebab tuan terpengaruh dengan mutawih tak ada tauliah. Mutawih yang tak ada sijil apa semua, mengaruk apa semua. Saya pun fikir kenapa dia pergi juga. Satu hari tuan, ini cerita 2017, saya buat Jumaah pergi ziarah, pergi ke Turki, Istanbul apa semua, berusaha. Lepas tu balik pergi umrah, bagi package umrah ziarah. Balik pergi ke Mekah, pergi hari ziarah. Hari ziarah kita naik bas semua, rupanya ada mutawih. Kita pernah naik duduk, ada mutawih, kita bersenyap je lah. Bas berjalan, pergi ke Jabal Sur, masuk Mina apa semua. Sampai di Arafah tuan, dia kata, ibu-ibu, bapa-bapa, di hadapan kita Jabal Rahmah. Di sinilah pertemuan di antara Nabi Adam dengan Hawa. Tak apa lagi kita dengar lagi. Ibu-ibu, bapa, kita dah sekarang berada depan mana. Bas sudah berhenti, dia kata, silakan panjatlah nak Jabal Rahmah, doalah, dia kata. Ambil doa lah, lebih-lebih lagi yang tak dapat jodoh. Terkejut saya. Lebih-lebih lagi nak dapat jodoh. Mana dapat jodoh tu kemari? Orang pun naik. Jumpa Malaysia kita naik. Terpengaruh dengan kenyataan yang tak ada berlandaskan hadis ke ayat Quran apa semua. Orang naik apa semua tu, saya berterung. Syekh, saya tanya dia, anta kata atas tu doa mustajab. Ya. Boleh tak bagi dia? Dia senyap lagi. Lebih-lebih lagi dapat jodoh tu, anta bagi hadis ke ayat Quran ke, kita minta dia. Dia pun tengok kita mutawih orang Malaysia, orang tua lah, dia muda-muda. Dia pun action cakap Arab kita. Wallah kullu wahyan ini. Silaplah cakap Arab kita. Saya tak ada cakap lah, kau cakap Arab macam Bangla cakap sini. Itu orang kan semua naik atas orang. Saya cakap Arab dia belas. Kau tak cakap Arab kata kau baru belajar. Saya lahir sini, besar sini kau. Dia tengok saya cakap Arab, tengok, Ustaz, relax Ustaz. Semua orang bilang macam tu, saya pun bilang macam tu lah. Ya Allah, kau ni orang sesat, kau ni sesat apa semua. Nampak tuan? Bahaya. Doa. Orang kita pun naik atas lah berdoa apa semua. Ya Allah, Allah dah dapat jodoh. Ya Allah dapat jodoh. Ya Allah. Habis doa apa semua. Aduh. Macam mana dapat jodoh? Akhirnya tuan, pergi mana? Dia ada batu putih besar. Atas puncak dia tu. Ada batu semua. Dia buat batu besar semua. Orang kita pakai tulis tu tuan. 01963 ni. Pucung. Gombok. Pakai tulis dia rumah 013 ni. Tulis Shah Alam. Ya Allah tuan, nak cari jodoh pergi ambil gambar pok nombor. Boleh tuan, pakai ramai pakai tulis ya Allah. Kita tengok 013, 019 tulis gombok lah, pucung lah semua. Ini semua orang Malaysia. Ya Allah. Kepercayaan kita pun terpengaruh dengan kenyataan yang tak ada berlandaskan, mengaruh semua. Jadi pak cik tu nak juga panjat tuan. Ya Allah tuan. Jadi mustajab dia tuan, masa mana? Masa orang buat umrah haji. Masa mana? Wukuf di Arafah. Itu mustajab.
Tak semestinya naik bukit itu, duduk kat Arafah, di kawasan daerah, kawasan Arafah, kita pasti dah dibuat kawasan Arafah. Masuk mana? Wukuf 9 Zulhijjah. Pukul apa? Pukul 12 sampai pukul 6 sampai maghrib. Mustajab dia tuan-tuan tanpa hijab. Maksudnya seumpamanya ada ulama berkata dia ni mustajab, dia ni seumpamanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tahu? Tak tahu. 23, 25, 27, 29, tak tahu Lailatul Qadar. Yang mana satu Lailatul Qadar? Tapi mustajab daripada Arafah ni seumpamanya Lailatul Qadar tuan-tuan. Rugi orang tak berdoa. Sama kita di Malaysia pun kalau kita persamaan kita 5 jam. Sama pukul 9 Zulhijjah meraihkan orang wukuf di Arafah, kita di Malaysia pukul 8, pukul 5 petang lepas asar. Jadi pukul 5 petang lepas asar tu kita berdoa sampai pukul 10 malam, 11 malam tuan. Berdoa, berzikir, baca Quran, apa semua, buat ibadat, semayang lebih, apa semua, minta tuan. Mustajab tuan. Ingat tuan, simpan benda ni. 9 Zulhijjah tuan. Bukan panjat Jabal Rahmah. Itu mengarut tuan. Tuan dan puan rahmat Allah. Itulah hidup kita singkat tuan. Remaja apa semua umur 60 70. Ustaz, ada umur 80 ustaz macam mana? Umur 90. Umur 80 kadang-kadang 90 100 jarang-jarang. Betul tak tuan? Paling takat ni rekod paling tinggi umur kita ni tuan, umat Nabi Muhammad di Malaysia saya dapat dengar 120 orang lelaki, 108 tahun, 112 tahun perempuan, tapi paling tinggi 120 tahun orang lelaki, orang Malaysia lah. Panjang lama dah. Umat dahulu lagi panjang tuan umur. Nabi Musa 130 lebih, 36. Nabi Saleh apa semua 200 lebih. Ada hari ni 200 lebih? Tak ada tuan. Lagi sampai Nabi Nuh apa semua lagi dalam surah Nuh, illa 50 amat, tak cukup 50 tahun apa? 1000. Maksudnya umur dia 950 tahun. Ya, panjang tuan. Panjang tuan umur 950 tahun. Nabi Adam 930 tahun. Panjang tak? Panjang umur. Tapi Nabi umat Nabi Muhammad itu, ummati dia ma baina 60 wa 70 tuan. Apa hikmah tu tuan Nabi minta tu? Ini permintaan Nabi Muhammad. Apa hikmah itu tuan? Tak lain tak bukan. Apabila pada mahsyar nanti, orang yang panjang, dia audit dia lagi panjang tuan. Perhitungan dia lagi panjang, hisab dia lagi bersatu-satu, lagi panjang. Sama juga orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin auditnya mudah. Orang kaya, di mana kau dapat, di mana kau belanja, nampak, mana dapat mana belanja, mana dapat mana nampak. Lambat tuan audit ni satu-satu. Orang kerja pejabat ni tahulah apa dia audit apa semua ni. Audit dah mari menggelabah lah, seminggu lagi audit dah mari menggelabah lah. Nampak tuan? Kita dunia menggelabah, di pada mahsyar lagi kita takut. Tuan dan puan rahmat Allah, itulah hidup dunia kita pendek tuan. Sebab apa pendek tuan? Sebabnya tuan, akhirat lagi panjang. Hidup yang kekal abadi. Kekal abadi selama-lamanya. Kita tahu satu peringkat lagi, kita tadi kanak-kanak, dewasa, remaja, tua apa semua, dan kita meninggal. Kita belum tahu alam barzah. Berapa lama alam barzah? Tak tahu. Tapi alam barzah ni tuan, kita dalam keadaan dua-dua. Raudhatum riyadil jannah, taman di taman syurga. Taman-taman syurga. Ya, orang tu masuk di kubur tuan, duduk taman di taman syurga. Duduk taman ni, masuk situ ni seolah-olah dia tidur, dan dia masuk seolah-olah apa dia tidur tu, dikejut untuk bangkit untuk nafkhatus tsaniyah, tiupan sengkekala kedua tu,
untuk berkumpul di padang mahsyar, dipanggil, dikejut apa semua, seolah-olah dia apa, dia duduk di alam barzakh tu berapa lama? Wallahu alam, 500 tahun, 1000, 2000, 3000. Tapi orang yang baik dia duduk di taman-taman syurga, seolah-olah dia tidak malam pengantin. Malam pengantin tidak, kejut, subuh oi. Macam tak berasa malam pengantin. Haji, macam tak ingat malam pengantin. Kalau tak ingat, boleh cari buku cawangan baru nak ingat balik. Betul lah Ustaz? Apa masalahnya? Jauhi dekat ya. Seumpamanya malam pengantin, dah tidur lewat tuan. Betul tak malam pengantin? Pagi tengah sedap lena apa semua kejut, subuh. Bukan pukul 7 nampak. Malam pengantin sekejap je. Sebab duduk di taman-taman syurga tuan. Berbanding orang sebaliknya, orang yang tak baik, hufratan min hufratin niran, lubang daripada lubang api neraka tuan. Apa api neraka tu tuan? Kubur dia masuk tu tuan, kubur akan himpit dia tuan. Contoh ni mayat masuk dalam kubur ni akan himpit. Nabi buat macam ni, ibu jari bainal asabi', dia kata dia kepit kubur ni tuan. Tuan dan puan rahmatullah, tuan cuba pergi kubur tuan. Kalau di kubur ni sama tuan, letak papang dia yang lahat semua tuan, dia turun tanah apa semua. Tapi ada tanah dia orang panggil tak apa, mendak cantik sampai nama. Sebab apa? Papan tu tak pecah, tanah tak turun. Tapi ada yang turun letak seminggu tuan, mendak, maksudnya papan tu pecah, tanah turun himpit dia. Tuan pergi kubur aja tengok semua, turun apa semua. Dan kita pula tu tuan, hidup di dunia dan tipuh ni tuan, kita kena baik, kita kena jadi orang yang disayangi tu tuan. Buktinya tu tuan, ni cerita tu tuan, bukan kongsi sikit lah. Kebetulan saya 3 bulan lepas kehilangan isteri saya pergi dalam keadaan mengejut apa semua, sihat apa semua. Dia tengah mengajar tu tuan, macam ni dia mengajar dekat mana, masjid besi, mengajar Quran. Tiba-tiba lepas maghrib sebelum Isya, sebelum Isya pukul 8 suku, dia pening kepala. Dia ustazah, pelajar sekali dulu semua, pening kepala. Lepas tu apa ni, anak murid dia jururawat pergi urut. Ustazah, kenapa ustazah? Dia ngajak untuk kaum ibu saja. Maka cuba urut dia semua. Lepas tu dia rasa dia muntah, ada plastik, kita ambil plastik, dia muntah. Lepas tu dia bawa wheelchair apa semua. Ustazah main duduk wheelchair, dia pun bangun duduk wheelchair. Lepas dia muntah duduk wheelchair, dia main handphone kos saya. Dia kos saya orang azan. Dia kata, Habib datang ambil dia kata. Kenapa? Saya kata kenapa nak balik? Dia kata dia muntah, dia pening kepala. Dia kata tadi dia datang, dia bawa kereta semua kat rumah, makan petang semua sehat tu tuan. Tapi nak sampai ajal dia tuan, saya pun okey, saya start kereta, saya pergi nak ambil dia. Lepas tu dalam masa 5 minit tu akak tu jururawat telefon, Ustaz pergi ke hospital, pergi masjid, pergi hospital Putrajaya. Saya duduk Putrajaya tu tuan, pergi hospital Putrajaya. Saya pergi hospital Putrajaya, tak sampai 10 minit umur saya pergi sampai hospital tuan. Sampai hospital dia tak sedar tuan, dia tak sedar. Maka doktor kata boleh cakap dia lagi, kami masuk ubat dia apa semua, nak tidurkan dia apa semua. Jadi saya bercakap dia dengar tapi dia tak ada jawab, dia tak larat dia jawab. Maka saya bercakap dia apa semua, mengalir semua. Saya bercakap lagi, tangan dia bergerak semua. 8,5 jam dah tak sedar. Ditidurkan 4 hari 5 hari dan tak ada tuan. Jadi saya pergi kubur, dia tengok semua tuan, orang yang hidup sayang tu tuan, pergi anak beranak ke keluarga apa semua akan jaga kubur. Tapi orang yang hidup di dunia tu tuan, tidak disayangi, kubur dia pun tidak disayangi tuan. Ada kubur-kubur yang tak peduli langsung tu tuan, mendak apa semua, orang rupuk apa semua, batu-batu apa semua.
Tapi ada kubur yang dijaga, dia sayang tu semua tuan. Hidup kita ni dalam tempoh umur 60, 70, 80 tu tuan, biar orang sayang kita. Siapa? Cucu kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita tuan. Nabi di tengah khutbah tu tuan, tiba-tiba Hasan Hussein mari panjat mari. Hasan Hussein cucu Nabi tu tuan. Nabi tengah baca khutbah apa semua. Tengah mengajar. Yang penting Nabi tengah bagi menyampaikan kuliah dia apa semua. Maka Hussein datang apa semua, panjat apa semua. Nabi pegang naik tahibur dia. Tuan. Sahabat-sahabat terkejut. Apa budak-budak ni main kacau orang tua ni kata. Lepas tu Nabi kata, ada sahabat kata, apa ni, nak tegur lah budak-budak ni kata. Nabi kata, man lam yarham la yurham. Sekiranya kita ni tak ada sikap perasaan kasih belas semua kepada kanak-kanak apa semua kepada orang muda, kita pula tidak dikasihi nanti. Jadi kita hidup ni tuan dalam tempoh ni, kita biar orang sayang kita, orang sebut kita. Apabila kita tak ada tu Tuhan, orang dah sebut kita, panggil kita. Nampak tuan? Sebab tu kalau orang nak pergi haji ke, nak pergi umrah tu tuan, jumpa tu tuan, cuba pesan kat dia. Apa dia tu tuan? Kalau jumpa tu tuan, orang pergi haji ke, pergi umrah, bagi dah tu tuan siapa tu, RM20 ke RM50. Salam dia, bagi dia, bang, apa ni? Kenapa ni? Tak. Ni buat minum air tak. Yang penting jangan lupa doa untuk saya. Kita kena minta orang doa untuk kita tuan. Lebih-lebih hari orang nak pergi tanah suci tuan. Tuan dan puan-puan rahmati Allah, itulah kehidupan kita. Alam barzakh berapa lama? Bagi orang yang nak dapat persiapan duduk alam kubur tuan, alam barzakh tuan, antara persiapan dia tu tuan, sahabat-sahabat pergi dengan sahabat apa semua. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di antara yang tengok kubur tuan, ia menangis, ia mengalir mata sampai basah janggut tu tuan. Nabi tanya sahabat, aturidunal munjiyah, nak tak selamat dalam kubur, alam barzakh? Aturidunal waqiyah, nak tak ada teman di alam kubur tuan? Sahabat kata, bala ya Rasulullah, pasti kami nak. Maka Nabi kata, iqra'u tabarak, baca tabarak. Apa dia tabarak? Suratul Mulk. Rajin kena baca tuan, kena amalkan. Hari ini tuan, banyak surau masjid semua pakai baca tuan, Suratul Mulk semua tuan. Bukan baca 2024 ni tuan, azam kita hijrah tahun baru ni tuan, bukan setakat baca tuan, kita cuba hafal tu tuan. Cuba hafal nak tidur pun semua. Tabarakallazi wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Nampak? Kita ustaz cakap boleh lah, ustaz hafal masa muda. Kami ni fasiri ustaz. Dah tu tuan. Kita ingat sahabat apabila Islam datang, Quran datang, semua sahabat-sahabat ada umur lebih tua daripada Nabi. Tapi apabila azam nak hafal, satu hari satu ayat tuan. Satu hari satu ayat. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wa ja'alna. Kita masalahnya nak hafal, baca sekali baca nak hafal. Tak. Kita ingat pertama tu nak hafal tu baca tu sampai 20 kali, baca tu sampai 30 kali, 50 kali baca, tengok 100 minit dia akan ingat. Nampak? Ustaz apa boleh? Dah tak kira pada ustaz tuan. Kubur masing-masing. Ustaz kau tak ustaz, kau cikgu, kau doktor kau, betul tak tuan? Tak ada spesial. Masuk lubang liang lahat. Sama masing-masing. Persiapan kita kena buat persiapan masing-masing tuan. Tuan dan puan-puan yang mati Allah, apabila orang mati tuan, seseorang itu mati tuan, dia rasa mati, dia tahu nak mati. Tanda-tanda nak mati ada tuan. Ini cerita lain kali. Tapi apabila orang tu mati tuan, dia ingat dia dalam keadaan mimpi tuan. Ini cerita tuan. Dia ingat dalam keadaan mati, dia mimpi. Tiba-tiba orang mandikan dia. Dia kata, kenapa mandikan aku? Nampak? Tiba-tiba orang kafankan dia. Kenapa pakai baju putih? Dia kata,
kain putih. Dia kata, aku ada batik apa semua, aku baju dan ada jaket. Kenapa pakai putih? Sebab tu tuan, sunnah tu tuan, kita pakai, macam saya pakai jubah tuan, sunnah pakai baju putih ni, sunnah nak ingat kita satu hari akan dikafan dengan kain putih tu. Nampak? Itulah sunnah dia, bagi peringatan kepada kita semua. Nampak? Kenapa pakai putih? Bawa mari ke surau, bawa ke masjid apa semua untuk semayang masjid. Kenapa bawa ke masjid? Dah tak nak datang ke masjid sangat. Bawa ke masjid apa semua ni tuan. Maka apabila datang ke masjid semua tu, orang semayang. Kenapa aku disemayangkan? Dia sedar tak? Dia mimpi tuan. Orang mati tuan, dia mimpi. Dia ingat dia mimpi lagi. Bawa kita jenazah nak pergi kubur, dia sedar. Belum lagi, dia ke dalam mimpi lagi. Naik kita jenazah pun pasal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ke dalam mimpi lagi tuan. Bila dia sedar tu tuan, sampai kubur dak, sampai kubur turun semua. Sedar? Belum lagi. Masa mana yang kesedar tu tuan? Apabila dia angkat apa semua, masuk ke kubur, masuk ke lubang liang lahat. Lahat tu tuan, bahasa Arab. Nabi kata ada satu hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak ke lahir sampai ke liang lahat. Ilal lahdi. Lahat tu bahasa Arab. Nampak tuan? Bahasa Arab. Jadi apabila masuk lubang liang lahat tu, terus dia sedar. Kenapa dia sedar? Tuan, dia bau tanah. Dia bau tanah. Tanah liat, seluk, pasir dia bau. Nampak kan? Sebab tu orang yang susah nak semayang tuan, susah nak baca Quran tu tuan, kita semua ni tuan, susah nak baca Quran, susah nak berjemaah, susah nak datang ke masjid, susah nak berzikir, yang ibadat yang sangat-sangat mudah tu tuan. Yang ibadat yang tak perlu menghadap kiblat, tak payah apa semua. Yang ibadat sambil bawa kereta, sambil bawa motor tu tuan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Lebih baik apa yang ada di dunia dan apa ada di langit tu tuan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Nabi kata kalimatan khafifatan fil lisan, dua perkataan yang sangat ringan di mulut. Habibatan ila rahman, sangat disukai Allah. Thaqilatan fil mizan, sangat berat timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Mudah. Kalau dah zikir payah, semayang pun payah, baca Quran pun susah, nak datang surau berjemaah pun surau. Cuba bayangkan tuan, ku atas ni berapa ribu dah pintu. Yang datang surau apa? Susah. Berat tu tuan. Kalau susah semua ni tuan, ada ubat dia. Pergi hospital, jumpa doktor, apa ustaz, apa ada doktor, apa dia? Nak ubat dia. Nak ubat apa? Ubat rajin. Ubat rajin apa? Datang ke surau. Ni betul ni. Ya, nak ubat rajin datang surau. Ada ubat dia? Tak ada. Kau ni betul ni. Pergi farmasi pula. Farmasi, nak ubat, nak apa? Rajin baca Quran. Ada ubat dia? Tak ada. Kalau ada mesti laku. Ubat yang tak lain tak bukan tuan. Pergi kubur, kita pergi kubur, semua pergi kubur, balik sama kan. Tapi tuan, pergi kubur, nak ke bumi orang lepas zuhur, pagi dah pukul 10, 11 dah gali kubur dah. Kubur dah ready, telefon dah ready kubur. Tuan pergi sebelum zuhur tuan, pukul 12.30, pergi kawan, masuk kubur tuan, masuk kubur, masuk lubang liang lahat, masuk baring itu tuan, masuk baring tu, ambil papan liang lahat, tutup tuan. Masuk tu, ambil papan liang lahat, tutup. Jangan tunggu tanah, sudahlah, tak dapat pensel kawan tu. Baring situ tuan. Berapa lama? Tak payah lama, 5 minit 10 minit paling cukup lah. Akan merasa tuan, setiap orang akan merasa akan pergi ke tempat tu tuan. Tempat yang pasti semua yang bernyawa akan pergi ke tempat tu. Dia akan menapah, dia terasa tanah, pasir, tak liat apa semua.
tuan, akan pasti balik tuan, keinsafan tuan. Terasa keinsafan dia, balik solat dia dan segala-segala. Persiapan dia apa semua, baca Quran apa semua. Itulah ubat. Oh, ini bocor soalannya. Itulah ubat ya tuan. Nampak ah? Kalau orang tu dia ada masalah apa? Degil, susah nak sujud kepada Allah. Itulah ubat dia tuan. Pergi rasa semua. Jadi tadi apabila mayat tadi masuk tadi kubur, terus dia sedar. Apabila sedar, tu papan lihat tu semua, dia akan menjerit, jangan tutup tuan. Dia menjerit, jangan tutup. Oh, tutup tuan. Adik, abang dipanggil pun jangan tutup, dia kata. Oh, turun tanah pun semua, dia menjerit tu tuan. Kita bunyi, kita dengar? Tak dengar. Kita tak dengar tu tuan. Siapa dengar? Binatang. Siapa dengar? Jin apa semua. Kita manusia hijab, tak dengar. Hanya Nabi dengar. Nabi dengar. Dan Nabi apabila kubur tu, Nabi duduk kubur, apabila sahabat tu dikubur apa semua, ditanya, "Mama Nabi yuka?" Malaikat tanya. Nabi dengar. "Nabi wa habibi Rasulullah." Apabila sebut nabiku dan kasihku adalah Rasulullah. Nabi dengar, Nabi senyum. Sahabat tanya, "Kenapa kau senyum wahai Rasulullah?" Sahabat kita ditanya, dia kata. Nabi jawab, sahabat kita ditanya, sedang ditanya. Dia jawab dengan baik, elok semua sekali, nampak? Jadi itu tuan, kita semua akan bergerak semua. Kita pergi kubur tu tuan, orang dikubur dia tahu tapak kaki dan siapa datang semua tuan. Hadis Nabi jelas dalam Bukhari dan Muslim. Nampak? Siapa pergi kubur? Dia tahu siapa pergerakan semua sampai. Jadi dia panggil, tolong tak nak duduk tempat ni tuan. Ini orang baik. Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga tuan. Sebaliknya orang tak baik tuan, hufratan min hufratin niran. Jadi saya beri peringatan pada diri saya dan tuan semua kita. Marilah kita bagi tingkatkan tahun baru ni tuan. Persiapan kita pergi alam barzakh. Apa lagi? Dibangkit sekala kita akan kumpul di pada mahsyar. Kumpul di pada mahsyar ke dalam keadaan masing-masing tu tuan punya penderitaan kita ni masing-masing ikut amalan masing-masing tu tuan. Nabi Muhammad akan panggil ummati. Nabi tanya, "Kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah?" Bagaimana kamu kenal wahai Rasulullah umat engkau? Nabi kata, min atharil wudu, kesan daripada ambil semayang. Oleh itu kita ambil semayang tuan, betul-betul basah tuan, muka, tangan apa semua, sebab di pada mahsyar dia bercahaya. Dia panggil isyrabu min haudi, kita dahaga tuan, minum dahaga daripada mahsyar ni. Nabi akan panggil, ummati isyrabu min haudi, mari minum daripada telaga aku. Sekali minum tuan, dah lega, hilang dahaga tuan, hilang dahaga apa semua. Dan apa lagi di pada mahsyar tuan, kita akan minta pertolongan, pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku pun dosa, tak sanggup. Pergi Nabi Nuh, tak boleh. Nabi Musa, tak boleh pergi. Last kali kita akan pergi jumpa junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan minta syafaat dia semua tuan. Special Nabi Muhammad tuan, apa special Nabi Tuhan bagi dia? Bagi lesen kat dia. Lesen apa? Syafaat. Dia boleh bagi keampunan, syafaat. Tapi siapa nak dapat syafaat tuan? Macam mana dapat syafaat? Terutama azan tuan. Apabila tuan Bilal tadi azan semua, habis azan apa semua, kita baca salawat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah atina sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu dibangkit wa ba'athu maqamal mahmud allazi wa'adta, tempat yang kau janjikan. Di mana? Pada mahsyar. Nak dapat apa ni, salawat syafaat Nabi lepas azan, dalam kereta, dalam rumah, dengar lepas azan baca dah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah atina sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah. Khususnya tuan, bahkan lebih lagi daripada itu tuan, terutama hari Jumaat, rajin berselawat tuan. Khatib kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat tuan, kita solat, Allah solat.
Allah solat? Tak solat. Kita puasa, Allah puasa? Tak. Kita bayar zakat, Allah bayar zakat? Tak. Kita pergi haji, Allah pergi haji tak? Tak. Semua tak. Tapi salawat, Allah bersalawat. Innallah wa malaikatu, Allah dan malaikat bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Sebab tu khatib hari Jumaat tu tuan, apabila khatib kata innallah wa malaikatu salluna ala nabi, kita ni tuan jangan dah termenung tempat lain lah. Sini bagus-bagus lah, nampak semua alhamdulillah. Tempat lain. Kita ni dengan khutbah tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat tu tuan. Bahkan khatib kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tuan. Tunggu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi kata al-bakhilu man dzukira ismi wa lam yusalli alaihi. Orang yang kedekut tu tuan. Apa dia? Orang kedekut apa dia? Disebut nama aku, dia tak nak salawat. Au kama qala tuan. Sebut nama Nabi, kita salawat tuan. Jangan berkira sangat. Mulut tu jangan berkira dengan Nabi. Salawat. Terutama hari Jumaat tu tuan. Terutama hari Jumaat. Khilaf mana baik nak baca Quran atau salawat. Ada pandangan ulama kata salawat lebih baik lagi. Tapi kita nak semua okey. Hari Jumaat kita salawat 100 kali. Lepas tu kita baca surah Kahfi lagi, nak lagi. Tuan-tuan yang puan-puan rahmat Allah, saya pesan jemaah saya tuan yang pergi umrah dengan saya tuan. Ada setengah orang sampai Madinah tak tahu ziarah pergi masjid. Apa lagi program nak buat di Madinah tuan? Pengesian. Di Mekah tak apa, kita buat umrah, kita tawaf, kita buat tawaf sunat apa semua. Madinah apa benda aktiviti nak buat? Saya pesan kepada jemaah tuan, kepada tuan-tuan semua, apa benda nak buat di Madinah? Pengesian dia apa semua tuan. Tak lain tak bukan, rajin apa dia? Rajin berselawat tuan. Kalau boleh dapat 1000, biar betul Ustaz, tak bergerak mana Ustaz. Kita bahagi sebelum subuh kita pergi awal. Pergi awal sampai salawat sebelum subuh, semayang tahajud apa semua, tahiyat masjid ke tahajud apa semua. Salawat sebelum subuh 100. Selepas subuh jangan cepat balik. 100 200. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. 100 untuk sampai 10 minit tuan. Allahumma. Tapi tuan, salawatlah dengan penuh perasaan. Salawatlah dengan penuh sayang, dengan penuh rindu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun sallallahu alaihi wasallam. Dapat 1000 paling lekeh, dapat 1000 tuan. Kalau boleh lebih pada 1000. Apa tujuan tu tuan? Apa tujuan tu tuan? Tak lain tak bukan tuan. Sekarang dah sampai di Madinah. Pertama Nabi kata man zara qabri, barang siapa menziarah aku, wajabat lahu syafaati, pasti aku akan bagi syafaat kepada dia. Saturah kita ziarah kubur Nabi. Tapi itu tuan, kita dekat dengan kubur Nabi. Pergi sana kita selawat tuan. Selawat 1000 kali apa semua. Apa dia tujuan? Mana tahu. Lepas subuh selawat terlena tuan. Sebab apa? Masjid Nabawi tu tuan, tiang-tiang dia ni aircon sejuk. Dalam kapek masjid ni tuan macam istana. Ya Allah cantik tengok. Tak puas. Cantik sana, cantik. Bersih sebersihnya tu tuan. Kapek dia boleh buat selimut. Sebab saya buat selimut, saya tidur sana, saya tahulah. Tak gatal tu tuan. Ustaz tak gatal ke? Tak gatal. Dibasuh sangat bersih. Apa tujuan kita ada selawat banyak di Madinah? Tak lain tak bukan tuan. Mana tahu terlena tuan. Tiba-tiba tengah selawat kat tiang sedak aircon. Terlena. Apa dia terlena apa dia? Termimpi. Apa termimpi? Termimpi tuan. Apa dia? Termimpi. Junjungan besar Nabi Muhammad datang. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Kita kenal. Tuan akan tengok orang handsome, paling handsome tuan. Luar biasa. Ustaz mana handsome dengan Shah Rukh Khan? Cik banding dengan Shah Rukh Khan. Apa Shah Rukh Khan? Nampak? Handsome tuan, tak boleh banding tuan. Tuan pasti tahu. Terus tuan tengok, tuan kata dia ni
Nabi, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan? Terus apa pada tuan nak buat? Tuan cepat bangun salam, cium tangan dia. Cepat tuan apa dia tuan? Cepat pergi peluk dia tuan. Dapat peluk dia apa semua tuan. Ada semua apa ni hadis. Pada siapa yang sentuh kulit dia tuan, terjamin daripada api neraka. Ya Allah. Itu tujuan dia tuan, nak jumpa dia. Sama juga tuan berpuan rahmat Allah. Sikit lagi 2 minit. Orang pergi Mekah, apa dia nak buat tuan? Pergi Mekah apa semua? Buat umrah, ya. Buat tawaf apa semua. Saya pesan tuan, orang pergi Mekah tuan, selain target, jangan umrah, jangan paksa-paksa, sebab nanti demam. Kau boleh ada setengah orang ni pergi hari-hari ni buat umrah hari. Tak tuan. Bagi saya tak galak. Kadang saya boleh selang-selang sebab takut demam. Jaga kesihatan. Apa nak buat? Tak lain tak bukan tuan. Banyak apa dia? Banyak tawaf sunat. Tawaf sunat. Kita ni tuan, kalau kita di tanah air ni paling dekat dengan Allah masa mana tuan? Agak-agak masa mana? Ustaz, tahajud Ustaz. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Ya, tahajud. Masa dalam lagi tahajud. Kita tahajud pukul 4.30, pukul 5 kita bangun. Tahajud. Sebab apa tahajud kita dekat dengan Allah tuan? Sebab malaikat turun tuan, orang semua lena. Orang lena. Malaikat turun, ada siapa nak minta? Nampak? Ada siapa nak minta, ada hajat apa semua. Baik, kita bangun tahajud. Apa lagi masa mana dekat ya tuan? Ketika kita sujud tuan, tempat mulia kita, muka kita tuan, kita letak muka kita dekat sejadah apa semua tuan, rendahkan diri apa semua, minta dah tuan, menangislah dengan Allah tuan. Ini potong bawang mudah menangis, tapi dengan Allah tak susah nak menangis. Allah tuan, kita bimbang tuan pada mahsyar, kita bimbang takut kita neraka. Kita bimbang amalan kita buat bagus, solat apa semua, puasa apa semua, tapi takut tidak diterima. Sebab apa? Solat kita, betul ke solat kita diterima? Takbir tuan, takbir. Ada bukan takbir. Bak wuduk tuan. Boleh tambah lagi 2 minit lagi. Bak wuduk tuan. Bak wuduk tuan. Ambil wuduk, ambil semayang apa semua tuan. Kadang-kadang buka air kuat. Tak sempurna tuan, tak basah betul-betul, siku pun tak sampai apa semua. Nampak? Itu yang ambil wuduk mudah-mudahan. Ada yang ambil wuduk ni tuan, dia wuduk sekali cukup tuan. Paling banyak 3 kali. Lebih pada 3 kali membazir. Kenapa? Nabi tanya sahabat, tegur sahabat, "Ma hadha saraf ya Sa'ad?" Apa pembaziran kau ni, ambil wuduk macam ni? Sa'ad kata, ambil wuduk pun ada bazir ya? Ya, walaupun kau ambil wuduk ni, ambil semayan di sungai mengalir. Ambil di sungai mengalir pun kira membazir. Sekali cukup, 3 kali maksimum. Kenapa lebih pada 3 kali membazir? Pertama membazir, yang keduanya apa dia? Penyakit waswah. Dia datang penyakit waswah. Syaitan waswah ni tuan ni mari. Belum basah lagi. Dia sebab apa? Saya pernah belajar kat asrama tu, ada kawan tu dia ambil semayang. Ni buka paip ni nampak kering. Memang dia tak kena basah. Tak berhenti tu tuan. Dia ambil semayang 10 minit, ambil semayang 15 minit tuan. Sebab waswah. Duduk macam tangan basuh. Dia buka elok. Pusing tangan. Tu. Tak habis-habis. Apabila penyakit waswah mari apa semua, dia pergi solat apa semua tuan. Apabila solat apa semua tuan, dia pun penyakit waswah mari dah. Usolli fardul isya 4 rakaat mamun. Allah usolli fardul isya. Allah usolli fardul isya. Allah. Aduh, kita masalah kita di sebelah dia. Kita pun tanya, solat jenazah ke? Serabut perut kita duduk sebelah kita, betul tak? Tapi sini tak ada lah, tempat lain lah. Sini nampak bagus tadi tengok, mantap-mantap kan. Nampak ah? Dia penyakit waswah. Lepas tu tak dia takbir Allah, tuan. Takbir ini cerita sikit lah. Takbir ikut sunnah tuan. Batnul yad,
dua tapak tangan mutajian ila qiblah, ila Kaabah, menghadap ke Kaabah ni. Allah, tak payah tuan. Allah, ada bukan, tapi sini tak ada lah, tempat lain lah. Dia bukan telinga, cuba telinga Allah, tak payah. Dia sini paling tinggi, siapa tinggi bahu ya. Allah, nampak? Allah, dua tapak menghadap kiblat. Tak nak macam ni. Allah, ada Allah. Dia Ultraman. Kita kena tahu. Kalau tak ada kat tinggi, sini cukup tuan. Allah, Allahu Akbar. Nampak? Cukup. Benda macam ni. Lepas tu pergi sujud, pergi rokok tu tuan. Kita tahu, kita solat itu. Rokok, pergi rokok ada tempat tuan. Dia pergi rokok, dia tekan kat lutut dia tu. Exerber dia ni. Mana? Exerber kuat. Dia tengok tekan nyuk berdenyuk. Sini tak ada lah, okeylah. Nah, apa lagi tuan paling teruk tuan? Sujud. Apabila sujud tu tuan, ni sujud tu tuan, sampai ke siku tu tuan. Sampai ke siku tu tuan. Nabi kata la tasjudu kal iftirashil kalbi. Jangan sujud seperti anjing. Anjing duduk macam mana? Tapak tangannya sampai ke siku dia. Jangan sujud. Kita sujud bahu kita sama macam ni tuan. Orang perempuan ni masuk ke dalam, ditutup ke bawah dada dia sikit. Tu biasa tuan. Tapak tangan saja tuan. Kalau kita solat sunat orang tak ada, boleh buka macam tu. Kalau kita berjemaah, kita baik kawasan kita. Sujud, ada yang sujud macam tu. Bukan setakat dengan macam anjing tu tuan. Bahkan ditegah sebab zaman jahiliyah dulu, orang nak sembah dengan berhala. Allati wal Uzza, berhala paling besar, patung paling besar di depan Kaabah apa semua. Allati wal Uzza, dia bersembah macam tu. Jadi kalau kita semayang, kita pastikan cara kita semayang betul, ambil wuduk betul, istinja, lebih-lebih lagi istinja tu tuan. Apa dia istinja? Bersih, kencing ke, buang besar apa semua. Terutama kencing tu tuan, kita biasa pakai seluar tu tuan. Saya ingat diri saya tuan, kita pergi pancuk, orang lelaki ni pancuk, perempuan tak pancuk. Kalau pancuk tahulah. Orang lelaki pergi pancuk tu tuan. Apabila orang pancuk apa semua tu tuan, pastikan jangan ada pecikan kena seluar tuan. Ya Allah, penat dah semayang tapi tak ada terima tuan. Kita takut itulah tuan, ibadat kita penat tapi tidak diterima. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan tuan sebagai mukadimah hari ni tuan, sebab belum cerita bab solat daripada mahsyar lagi ni. Keadaan solat orang tu macam mana daripada mahsyar, kira apa semua, diterima tak tidak, suasana daripada mahsyar apa semua macam mana apa semua, dan di syurga dan neraka apa semua. Syurga macam mana suasana dia, neraka macam mana suasana dia tuan. Orang syurga boleh jumpa orang neraka. Dan paling tua tuan, cerita hari ni, pendeknya hidup kita ni sebab di akhirat kita panjang. Tuan dan puan yang rahmati Allah, di akhirat satu hari berapa di dunia? Berapa hari? Berapa tuan? 1000 tahun tuan. Hari ni kita 2024, baru apa hari? Baru 2 hari ya tuan. Tak payah bangga ya. Tak sehebat sangat, baru 2 hari. Satu hari 1000 tahun tuan. 1000 tahun baru hampir-hampir umur Nabi Nuh. Panjang tuan, satu hari. Orang di syurga tak apalah, orang di neraka, ya Allah tuan, neraka macam mana? Macam mana orang syurga boleh berkomunikasi dan berhubung dengan neraka? Boleh. Hari ni dunia kita boleh WhatsApp, Telegram apa semua, tak habis-habis kan, macam-macam boleh call. Di akhirat kita boleh tuan. Orang neraka, orang syurga tengok neraka, sianya. Orang syurga pula dahaganya dia. Orang neraka pula minum minuman dia. Orang neraka nanah, tembakau, besi dipakai. Apabila minum semua hancur perut dia semua tuan. Orang syurga pula ambil air, nak bagi orang neraka, ambillah sebotol ni tu. Bang, nak air bang, dahaga bang, kita pun bagi dah. Orang syurga nak bagi orang neraka. Apabila nak bagi neraka, malaikat datang. Malaikat datang kata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah telah mengharamkan orang neraka minum air. Mengharamkan, tak boleh minum tuan. Bahkan kita tengok sekelompok orang neraka duduk seesok apa semua, kita bertanya,
Orang syurga tanya, masalakakum fi saqar, bagaimana kamu campak di api neraka? Maka neraka jawab, qalu lam naku minal musallin, kami bukan golongan orang jaga solat. Nampak tuan? Itu akan datang insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah hari ini dah panjang-panjang, dah pukul 9.17 dah. Jadi mudah-mudahan tuan sebagai peringatan kepada kita bahawa akhirat hidup lagi panjang, lagi lama. Jadi kita duduk dunia ni sangat pendek tuan. Tak payah banggalah hebat macam mana pun. Tak payah ceritalah bina badang semua besar perkasa macam mana, masuk kubur sama tuan. Umur 60 70 perkasa macam mana pun masuk kubur sama. Jadi mudah-mudahan tuan peringatan pada diri saya dan tuan-tuan semua, peringatan kita pada semua. Jadi saya cukup setakat ini. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datang kelemahan saya. InsyaAllah akan datang kalau rezeki saya akan baca buku ni lah insyaAllah. Kita mengakhiri kuliah malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la ma'suma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.